Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi setia dalam channel Cik Artwork. So, pada kali ini cikgu akan membahaskan berkenaan dengan topik 10 okey, bagi silibus sains sekolah rendah bagi tahun 5, di mana di dalam topik ini kita akan membahaskan tajuk yang paling ringkas sebenarnya, okey, iaitu tajuk dia ialah ni, asid, alkali dan neutral. Okey, cikgu minta maaf di awal tu cikgu tertinggal perkataan neutral. Okey. Sebelum nak masuk ke topik ni, cikgu nak ucapkan jutaan terima kasih dan cikgu berbesar hati sebab ramai dah view channel cikgu. Okey. Walaupun cikgu rasa sebenarnya banyak kekurangan dalam channel cikgu ni, tetapi cikgu berbesar hati sebab ramai jadikan sebagai bahan rujukan tambahan. Okey. Jadi cikgu nak ucapkan terima kasih. Okey. Gunalah ilmu ni, kalau ada kesalahan boleh tegur-tegur lah, okey, ataupun cikgu terlepas pandang dan sebagainya. Alright. So kita masuk kepada subtopik yang kecil di dalam topik yang besar ni tadi, asid, alkali dan neutral ni tadi. Okey, sifat kimia pada bahan menentukan sama ada sesuatu bahan tu bersifat asid ke, alkali ataupun neutral. So ada 3 sahaja sifat bahan di dalam merujuk kepada buku teks tahun 5. Okey, so ini ialah bahan-bahan yang cikgu letakkan gambar rajah saja sebab kita tak boleh nak ada dalam makmal. Okey, jadi cikgu sediakan bahan ni saja di dalam gambar rajah supaya semua orang boleh nampak lah, okey, apa yang kita katakan sebagai asid, apa itu neutral dan apa itu alkali. Alright, so gambar rajah yang paling kiri ni sekali ialah gambar rajah yang mewakili asid. Okey, gambar rajah yang kedua ni cikgu jadikan dia sebagai neutral, dan gambar rajah yang ketiga ni cikgu kategorikan dia sebagai gambar rajah alkali. Alright, so untuk pengetahuan semua, okey, ini hanyalah gambar rajah sahaja, okey, di mana cikgu nak kamu semua boleh dapat bayangkan, okey, asid ni mesti yang selalu kita buat eksperimen macam saintis buat eksperimen di dalam makmal tu kan. Alright. So ni sambil-sambil tu cikgu selitkan supaya kamu semua boleh refresh balik. Okey, ingat balik semua balik. Okey, yang ada di dalam ni, ini ialah silinder. Okey, alat, nama-nama alatan ni. Okey, ni silinder. Okey, ini ialah bikar. Okey, dan yang ni ialah kelalangkun. Okey, ni kelalangkun. Alright. Okay, so cikgu letakkan ni sebagai simbolik. Ini semua ialah bahan-bahan yang bersifat asid. Okey, gambaran yang kedua ni ialah gambaran neutral, di mana gambaran neutral ni cikgu memberi simbolik letak air dalam gelas. Okey. Okey, dan gambaran yang ketiga ialah alkaline liquid. Okey, sebab alkali kan. So cikgu ambil gambar rajah alkaline liquid ni supaya kamu semua dapat gambaran. Okey, kebanyakan lah bahan-bahan alkaline ni kita boleh tengok dia ada dalam packaging yang berbentuk botol lah, macam ni lah. Okey. Alright, so kita akan lihat pula kepada skala pH bagi ketiga-tiga bahan ini. Alright. So di dalam soalan peperiksaan, dia tidak akan tanya apakah warna bagi skala pH sekian-sekian. Tidak, dia tidak akan tanya soalan macam tu. Tetapi ada soalan yang akan ditanya macam ni, skala pH yang keberapa ialah neutral, skala pH yang keberapa ialah alkali. Selalu soalan dia akan tanya macam itulah. Okey, jadi ini cikgu tunjukkan, ini gambar rajah cikgu dapat daripada Google. Okey, iaitu 0 sampai 6 ialah asid. Okey, ini cikgu terangkan secara lengkap 0 sampai 6 ialah asid, di mana yang paling kuat sekali ialah asid 0 sampai 3 ni ialah asid yang paling kuat. Okey, yang 4 sampai yang 6 ni ialah asid yang tak berapa kuat sangat, asid yang lemah. Okey, ini strong acid, yang bahagian sini ialah weak acid.
Okey, asid yang lemah. Okey, yang nombor 7 ni, skala pH nombor 7 ialah neutral. Okey, bagi alkali pula, skala pH bagi yang nombor 12 sampai 14 ni ialah memang bersifat alkali yang paling kuat. Okey, yang ni pula ialah sifat alkali nombor 8 sampai nombor 10 ni ialah sifat alkali yang paling lemah lah. Okey, kalau nak diikutkan, yang nombor 6 ni nanti cikgu akan terangkan untuk gambar rajah yang seterusnya, sebab nanti akan bertanya, cikgu, yang nombor 6 ni contoh dia. Okey, nombor 6 ni kalau ikutkan skala dia, ini ialah susu. Okey, susu bahan neutral. Ya, sebab susu ni dia separa, dia ialah asid yang lemah dan dia juga menghampiri sifat-sifat neutral. Okey, cikgu akan terang untuk gambar rajah pada slide yang akan datang. So kita akan tengok kepada asid, alkali dan juga neutral. Okey, kertas litmus digunakan untuk menguji sifat asid, alkali dan juga neutral. Okey, sebab kita ada 3 sifat bahan tadi. Okey, so kertas litmus ni hanya dapat bertindak balas dengan cecair sahaja. Okey, ni ialah gambaran kertas litmus. Okey, kita ada dua jenis, iaitu kertas litmus yang berwarna merah yang ni. Okey, dan yang di bahagian kanan ni ialah kertas litmus yang berwarna biru. Okey, tadi kita dah tengok skala pH. Okey, kita dah tengok bahan-bahan dia. Okey, kita dah tengok apa alatan yang diguna pakai untuk menguji sifat bahan tersebut. Sekarang ni kita akan tengok kepada sifat kimia bahan. Okey, selain daripada kertas litmus, okey, biru dengan merah tadi, sifat kimia bahan beresi, beralkali dengan neutral ni boleh dikenal pasti melalui rasa. Ni rasa kita gunakan lidah. Okey, dan juga sentuhan. Okey, ni rasa, ini ialah sentuhan. Alright. Okey, so ini ialah bahagian lidah dan fungsi-fungsinya. Okey, cikgu minta maaf kepada ejaan bahagian-bahagian ni sebab cikgu dapat daripada Google. Okey, di mana cikgu nak kita semua refresh balik bahagian mana yang dikategorikan sebagai deria rasa tu. Okey, kita ada 4 titik, di mana 4 titik tersebut ialah bahagian-bahagian lidah dan kita nak tahu fungsi dia. Alright, di bahagian belakang ni sekali yang berwarna biru ni, ini ialah bahagian lidah yang kita boleh rasakan pahit. Contohnya macam kita makan ubat. Ubat kan rasa dia pahit kan. Okey, so dekat sini yang rasa pahit. Okey, yang berwarna oranye ni, ini ialah contoh kalau kita makan buah yang masam. Macam contoh kita makan asam masin tu. Okey, asam tu, bukan masin tu. Okey, kita makan yang benda-benda mempelam lah. Contoh cikgu ambil mempelam tu, dekat sini kita rasa dia punya masam yang warna oranye ni. Okey, yang warna hijau ni, agak-agaknya apa dia? Cikgu bagi masa. Cikgu kira 1, 2, 3. Okey, habis 3. Okey, yang warna hijau tu ialah masin. Okey, contohnya macam kita rasa garam. Okey, yang di depan sekalinya kita dah ada pahit, kita dah ada masam, kita dah ada masin. Agak-agaknya apa? Cikgu kira 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa betul jawapan dia ialah manis? Siapa betul angkat tangan? Angkat tangan dekat rumah. Angkat tangan macam ni. Okey. Okey, tahniah sebab jawapan dia memang betul. Yang depan ni ialah manis. Alright. Selain daripada kita gunakan kertas litmus yang warna merah dengan biru tu tadi, kita juga boleh gunakan deria rasa, dan juga kita boleh gunakan ni simbolik simbolik kepada sentuhan. Di mana nampak tak dia sentuh dia punya sifat bahan tersebut. Okay, so kita akan lihat bahan beresid, beralkali dan neutral ni dalam satu jadual yang lengkap. Okey, di mana kita dah bahagikan dia kepada bahan beresid, bahan beralkali dan juga bahan neutral. Okey, terima kasih kepada cikgu yang telah menyumbang jadual ni. Okey, jadual fakta ni, okey, sangat bagus dan lebih mudah kita nak faham sebenarnya. Alright.
Cikgu nak kamu semua tolong fokuskan dulu kepada bahan berasid je dulu. Okey, tolong ketepikan bahan beralkali dan bahan neutral ni ke tepi dulu. Okey, pandang dekat bahan berasid saja dulu. Okey, bahan berasid ni dia menukarkan warna kertas litmus biru kepada warna merah. Okey, kalau kita gunakan warna kertas litmus merah ni, dia tidak akan bertukar. Itu ialah sifat bahan berasid. Okey, cikgu ulang lagi sekali untuk cara yang lebih mudah untuk kamu nak ingat. Okey, apabila biru bertukar kepada warna merah, itu ialah asid. Cara nak ingat dia macam mana? Ingat bahasa Melayu Ashraf. Bahasa Melayu Ashraf, di mana bahasa tersebut mewakili B tersebut ialah biru. Okey, biru pergi kepada Melayu. Melayu mula huruf M, okey, iaitu mewakili merah. Bahasa Melayu sama dengan Ashraf. Okey, AS, iaitu Ashraf mewakili asid. Simple saja, itu cara nak ingat dia. Okey, jadi secara ringkas dia, bahasa Melayu Ashraf. Bahasa Melayu sama dengan Ashraf. Okey, yang dekat sini cikgu nak nyatakan juga bahan berasid ni kebanyakan rasa dia masam. Okey, yang kita tengok warna tu tadi, warna apa tadi? Siapa ingat tadi? Okey, boleh rujuk kepada gambar rajah yang sebelum dia tadilah. Okey, warna apa tadi? Tapi dia nombor 3 hujung. Nombor 3 kedudukan dia sebelum pahit. Itu ialah masam. Okey, so kebanyakan bahan berasid ni macam biasalah, dia sifat dia asid lah. Okey, untuk pengetahuan semua, bahan berasid ni juga, ni sebagai pengetahuan tambahan, bahan berasid ni dia boleh mengalirkan arus elektrik. Contoh-contoh dia seperti kentang, okey, cuka, tomato, okey. Itu ialah contoh-contoh bahan-bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Sebab apa? Sifat bahan dia ialah asid. Alright, yang seterusnya ada manggis. Okey, sekarang ni kita akan beralih kepada bahan beralkali. Alright, so bahan beralkali ni dia tidak menukarkan warna kertas litmus biru, tetapi dia tukarkan warna kertas litmus merah ni kepada warna biru. Okey, jadi cara nak ingat dia ialah Menteri Besar Ali. Menteri Besar Ali. Okey, cikgu ulang lagi sekali untuk kali yang ketiga. Menteri, okey, besar sama dengan Ali. Okey, iaitu M tu ialah merah. Merah pergi kepada besar. Okey, besar tu ialah biru, sama dengan Ali. Ali tu ialah alkali. Alright, so sifat bahan tersebut ialah bersifat pahit dan juga sifat bahan tersebut ialah licin. Okey, ada orang mesin rumput. Okey, jadi bunyi dia mungkin akan masuk dalam video cikgu ni lah. Okey, tolong abaikan kalau ada dengar bunyi orang mesin rumput. Okey, alright, so contoh-contoh bahan yang bersifat pahit dan licin iaitu bahan-bahan beralkali ni ialah shampoo, badam, serbuk penaik, terung dan ubat gigi. Okey, untuk pengetahuan semua, di sinilah kita boleh faham kenapa wujudnya ada 3 cara kita nak mengukur bahan tersebut ialah bahan bersifat asid, alkali ataupun neutral. Okey, sebab apa? Sebab shampoo tu kita tak boleh guna dengan dera rasa. Okey, nanti tak pasal-pasal kan, tak pasal-pasal pula mata tu jadi pangkau act semacam dalam cerita kartun tu kan. Okey, jadi kalau macam badam, serbuk penaik ke, terung dan ubat gigi taklah kita makan kan, tapi kita boleh rasalah. Okey, tapi kemudiannya kita akan udahkan balik. Alright, so bahan-bahan ni ialah semua bahan-bahan yang bersifat alkali sebab rasa dia yang pahit dan licin, serta dia boleh menukarkan warna kertas litmus daripada merah kepada biru. Yang neutral ialah bahan di mana dia tidak tukarkan mana-mana kertas litmus ni, sama ada warna merah ataupun warna biru. Okey, kalau awak letak dalam mana-mana larutan tersebut, dia tidak akan bertukar selagi mana bahan yang diguna pakai, bahan yang diuji, okey, ialah bahan bersifat bahan neutral.
Okey, kebanyakan macam tadi kita dah tengok bahan asid, bahan beralkali ni rasa dia macam asid tadi masam. Okey, macam alkali ni kita tengok pahit dengan pahit kan. Tapi bahan neutral ni ialah bahan yang bersifat manis dan masin, iaitu yang berada di hadapan lidah ni tadi. Okey, iaitu yang paling depan hujung ni sekali manis, yang belah tepi dia ialah masin. Okey, dan dia colourless, iaitu tiada warna. Okey, kalau awak tengok dekat situ warna garam kan, warna putih kan. Okey, dia tidak ada warna-warna yang fancy, tak ada macam tomato warna oren nak ke merah-merah apa semua, tak ada. Okey, dia memang tiada warna. Macam gula, susu segar, minyak masak, warna macam tu saja. Okey, dan margarin. Okey, warna yang colourless. Alright. Okey, so sekarang ni cikgu akan tunjukkan tentang bahan-bahan, contoh-contoh bahan berasid. Okey, so ini ialah di sebelah kiri ni. Okey, di sebelah kiri ni ialah ilustrasi, dan yang di sebelah kanan ni pula ialah gambar rajah yang kita jalankan eksperimen di dalam makmal. Okey, kita fokuskan dulu dekat gambar rajah, kedua-dua gambar rajah tersebut. So kita gunakan kertas litmus yang berwarna biru ke dalam larutan asid. So apabila kita masukkan kertas litmus tersebut, automatik kertas litmus ni akan bertukar warna kepada warna merah. Okey, dia bertukar sebab apa? Sebab sifat cecair ini ialah bersifat asid. Okey, ini ialah gambaran tadi yang cikgu tunjukkan pH scale tu tadi, iaitu skala pH. Okey, so daripada nombor 0 sampai nombor 6 ni tadi ialah bersifat asid. Okey, ni yang cikgu nak terangkan tadi. Nombor 6 ni, nombor 6 ni bukan ke neutral cikgu? Ya, betul. Okey, tetapi untuk pengetahuan semua juga, okey, kita ada asid yang kuat dan kita ada asid yang lemah juga. Okey, asid yang kuat contoh macam yang ni, okey, 3, 2, 1 ni apa semua, semuanya ialah asid yang kuat. Manakala asid yang dah nak jadi lemah ni, okey, ni nombor 6 ni, sebab dia dah hampir kepada nombor 7, iaitu 7 ialah neutral. Okey, ni cikgu tunjuk lah. Okey, ni bateri nombor 0. Okey, ni asid dalam perut. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya. Okey, sebenarnya di dalam perut, kalau tak silap cikgu, asid dalam perut ialah hydrochloric acid. Betul kan kalau cikgu tersilap? Okey, cikgu-cikgu yang mana yang ada view cikgu punya channel ni, okey, boleh komen ya. Kalau ada kesilapan boleh tegur. Okey, cikgu pun akan terus belajar juga. Sebenarnya sambil cikgu mengajar ni pun cikgu belajar balik. Okey, di dalam perut ni kalau tak silap hydrochloric acid, di mana dia makanan yang kita makan kan jatuh dalam perut. So asid tersebut akan menghancurkan makanan-makanan yang kita makan tu tadi. Right. Okey, yang seterusnya lemon. Okey, ni cuka. Okey, yang ni ialah tomato, kopi, susu. Okey, 5, 6 ni dia dah jadi weak acid dah. Maksudnya asid yang lemah. Okey, kalau tomato sampai ke 1 ni ialah asid yang kuat. Alright. So sekarang ni kita akan lihat kepada bahan beralkali. Okey, ini ialah eksperimen di mana ini ialah ilustrasi. Di sebelah kiri ni, yang ni ialah gambaran sebenar. Okey, dekat kalau kita tengok gambar rajah ni pun kita boleh lihat daripada kertas litmus tersebut kita masukkan ke dalam larutan alkali. Okey, larutan cecair alkali, dia akan bertukar warna daripada merah kepada warna biru. So dalam soalan periksa, kalau boleh cuba biasakan diri untuk jawab jawapan yang lengkap. Okey, apa perubahan, apakah uji kaji yang kita guna pakai. Awak kena tulislah jawapan yang lengkap dekat situ. Kertas litmus berwarna merah, contohnya. Jawapan macam tu lebih meyakinkan daripada awak jawab kertas litmus saja. Okey, jawapan yang agak meragukan, warna biru ke warna merah ke, kita tidak pasti. Okey, so ini ialah dia punya pH scale ataupun skala pH dia, di mana kita tengok darah. Okey,
sampailah kepada pencuci sinki itu. Okey, drain ni longkang sebenarnya. Okey. Tapi sebenarnya semua bahan-bahan cleaner kebanyakannya bersifat alkali. Okey. Ni kalau kita tengok sini, baking soda ada, okey, ada tablet perut, okey. Ada cecair larutan amonia, okey. Yang ni ialah sabun, yang ni pula ialah bleach, peluntur, okey. Dan yang seterusnya ya. Okey, ini semua sifat yang bersifat pahit dan licin, okey. Di mana sama juga macam yang asid tu tadi, okey. Dia ada asid yang kuat, ada asid yang lemah kan. Sama juga dekat sini, okey. Dia ada sifat alkali dia yang lemah dan ada sifat alkali dia yang sangat tinggi, okey. Kalau ikutkan sifat alkali yang sangat tinggi yang menghala ke nombor 14 ni lah, okey. Manakala yang sifat alkali dia yang rendah, yang sampai nombor 8. Alright, itu dia. So, sekarang ni kita nak melihat kepada bahan neutral. Okey, kalau kita gunakan larutan neutral, kalau kita gunakan ketan limus warna biru, kalau kita masukkan dalam larutan neutral, contohnya cikgu masukkan ke dalam susu lah ni, dia tetap akan dengan warna yang sama. Dia tidak akan berlakunya perubahan. Sebab apa? Kerana susu bersifat neutral. Okey, sekarang ni kita akan lihat kepada gambaran yang seterusnya, iaitu ketan limus yang berwarna merah. Kita masukkan ke dalam larutan neutral. Sama juga, contoh cikgu masukkan ke dalam larutan, cikgu ambil minyak masak lah contoh. Okey. Okey, cikgu masak pula. Cikgu masukkan ketan limus ni, okey, ke dalam minyak masak tersebut. Tidak akan berlakunya perubahan kerana sifat bahan tersebut dia berwarna cikgu pun dah tersasul lah. Okey, kerana sifat bahan dia ialah neutral. Okey, ini ialah gambaran dia untuk skala pH dia. Okey, secara keseluruhannya, okey, dapat kita simpulkan dekat sini, okey, antara nombor 0 sampai nombor 6 ni ialah bahan berasid. Okey, walau bagaimanapun untuk status susu ni tersebut, dia dah hampir menghampiri neutral. Okey, sebab dia ni asid yang lemah. Okey, yang ni pula ialah 1, 2, 3, 4 ni ialah asid yang tinggi. Sama juga dengan alkali dekat sini. Kalau kita tengok, okey, 10, 11, 12, 13 ni dah tergolong dalam sifat alkali yang sangat tinggi. Tetapi untuk yang nombor 8 ni, dia bukanlah sifat alkali dia yang tinggi. Okey, jadi itu saja bagi topik cikgu pada kali ini. Okey, jangan lupa untuk sentiasa buat ulang kaji dekat rumah. Okey, walaupun topik ni nampak simple, okey, nampak ringkas saja, tapi sebenarnya ramai yang masih keliru. Okey, termasuklah cikgu. Okey, cikgu pun keliru, terutamanya dekat bahagian neutral ni. Tapi setelah cikgu tengok-tengok balik, cikgu refer balik dekat Google, okey, susu bahagian yang nombor 6 ni pun tergolong dalam asid, tapi dia weak acid. Okey, so jika ada sebarang komen ataupun sebarang teguran, bolehlah komen dekat ruangan description below dekat bawah sebab cikgu nak tahu juga jika ada terdapat kesalahan fakta semasa cikgu mengajar topik ini. Okey, sampai bertemu lagi pada topik yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.